بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian bila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, makan, pakaian dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, wahai wali waris si mati, mengenai apa yang mereka isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, pemberian sagu hati, dengan cara yang patut, sebagaimana satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Masih lagi dalam penafsiran suratul Baqarah, surah yang kedua dalam tertib susunan Al-Quran, bermula ayat 238 sehinggalah kepada ayat 242. Pada ayat 238 Allah Ta'ala menjelaskan, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu semua, wahai orang-orang yang beriman, menjaga solat kamu. Perkataan as-salawat yakni solat fardu dengan sepakat para ulama. Wassalatil wusta, dan juga sembahyang wusta, iaitu sembahyang salah satu daripada solat yang kamu diperintahkan menjaganya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri menghadap Allah, berdiri beribadat kepada Allah dengan khusyuk. Kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut selepas membicarakan tentang ayat-ayat cerai? Kalau kita imbau kembali, sebelum ini yang dipertuturkan ialah yang Allah wahyukan, ayat-ayat yang kita bacakan berkait dengan hukum hakam dalam ibadat. Ibadat haji dan sebagainya, daripada ibadat menghadap Kaabah, menghadap kiblat, ibadat haji, ibadat puasa. Kemudian hukum muamalat dan juga hukum kekeluargaan. Sepintas lalu kalau kita melihat suratul Baqarah sehinggalah kita sampai ayat ini, bukan daripada permulaan
ayat 142 pada juzuk yang kedua, sayaqulus sufaha. Allah menyentuh persoalan-persoalan ibadat dan jawapan-jawapan kepada golongan-golongan yang menafikan tentang perintah ibadat tersebut, dan juga teguran-teguran kepada orang yang beribadat demi mencari keduniaan. Kemudian Allah menyentuh tentang persoalan-persoalan kekeluargaan. Yang penting, selepas menyebut hukum hakam tentang peperangan. Peperangan di bulan haram, kemudian Allah menyentuh tentang keluarga. Sebagaimana kita sudah sebut sebelum ini, Allah menyebut tentang pertahanan luar. Umat Islam perlu persiapan untuk berperang dengan musuh-musuh mereka. Dan Allah Ta'ala juga menyebut tentang kekuatan dalaman, hal-hal kekeluargaan dalam membina kekuatan dalaman negara. Maka turun ayat-ayat yang membicarakan hukum hakam kekeluargaan secara khusus. Maka tiba-tiba selepas kita membicarakan bab cerai dalam beberapa penafsiran kita, turun ayat ataupun ayat yang kita bacakan malam ini berkait dengan menjaga solat. Apakah hikmahnya? Selepas membicarakan hal-hal kekeluargaan, tiba-tiba pertengahan ayat-ayat tentang kekeluargaan datang ayat supaya menjaga solat. Di sini kata ulama tafsir, iaitu kepentingan, keperluan untuk sentiasa menjadi peringatan secara amali kepada setiap orang beriman untuk menghentikan, untuk membuang sifat-sifat al-baghi wal-udwan, sifat-sifat ego dan sifat-sifat permusuhan. Dan juga sebagai satu cara menguatkan orang-orang beriman supaya berlaku adil dan ihsan dalam muamalah kekeluargaan. Khususnya bila mana berlakunya penceraian, adanya permusuhan, adanya perbalahan, adanya kebencian. Maka solat datang bagi membuang kebencian itu. Solat datang bagi menyelesaikan persoalan keluarga tadi. Solat bagi mendidik akhlak supaya menjadi bertolak ansur. Solat datang supaya menjadikan seseorang tadi menghilangkan rasa sedih dengan perkara-perkara kekeluargaan. Bila bercerai sedih. Kemudian cerita mati pula sedih. Kita dah sebut hukum cerai. Bila berlaku perceraian sedih, bergaduh, berbalah. Masing-masing tidak mau berlaku adil. Yang kedua, bila mana seorang berendah pula, mungkin ada yang tipu endah. Kemudian bila kita menyentuh persoalan yang mati pula, maka sedih dengan kematian. Pada isteri khususnya bila kematian suaminya yang berendah sehingga 4 bulan 10 hari. Dan pada keluarganya pula juga begitu, yang sedih kehilangan anak mereka. Maka pelbagai persoalan timbul, kesan daripada penceraian, kesan daripada kematian dalam keluarga. Seperti jadi huru-hara sekejap. Kalau dalam keluarga tadi, tuan-tuan sekalian, ada penceraian, huru-hara. Dia bukan pasangan tu je semua, sampai ke pejabat agama huru-hara. Kerana penceraian. Dan ditambahi pula dengan kematian pula. Kalau berlaku kematian, yang diisunya ikatan yang berkait dengan perkahwinan tadi. Edah-edah tadi. Dan juga isu berkait dengan mas kahwin pula. Dan isu yang berkait dengan berapa banyak mas kahwin dapat. Apakah boleh bayar semua, bayar separuh. Khususnya yang kita bicarakan semalam, wanita yang dikahwini tetapi tidak disebut mas kahwinnya dan dicerai sebelum disetubuhi. Atau wanita yang disebut mas kahwinnya juga dicerai sebelum bersama, yang pasti dapat separuh. Apakah patut bekas suami beri semuanya, atau apakah patut bekas isteri menghalalkan semuanya? Maka semua persoalan kekeliruan kekeluargaan ini perlu diselesaikan dengan cara solat, dengan penjagaan solat. Kerana solat ini menghiburkan diri kita, solat ini membersihkan hati kita, solat ini mendidik akhlak kita, solat ini akan menghilangkan duka cita kita, solat ini akan membentuk akhlak yang baik dan juga memberi kepada kita ilham pada jalan yang lurus dalam tindakan kita. Maka ini kuasa solat, ataupun ini kemuliaan kelebihan solat. Sebab itu salah seorang Nabi, itu bernama Nabi Daniel AS, dia kata, di antara nikmat terbesar Allah beri kepada umat Nabi Muhammad ialah sembahyang. Kalau sekiranya kaum Nabi Nuh diberi nikmat sembahyang ini, niscaya mereka tidak akan tenggelam dek banjir yang melanda mereka.
Kalau kaum Samud diberikan ibadat solat ini, mereka juga pasti tidak binasa. Demikian juga kaum Ad. Beruntungnya umat Muhammad kerana mereka diberi solat yang sempurna 5 waktu. Yang kalau diberikan pada umat-umat lain, nescaya mereka terselamat daripada musibah-musibah, bala-bala besar mereka. Kerana itu di antara keistimewaan umat Muhammad, mereka tidak terkena bala besar. Tidak terkena. Bahkan ya, kita tak nafikan bala itu datang, ujian itu datang, tetapi ia tidak bersifat isti'asal. Isti'asal yang ini menyeluruh. Atau dengan maksud isti'asal, mencabut sampai akar umbi. Ya, ada sebahagian negara Islam diuji, tapi tidak semua. Bahkan kalau kita lihat dalam pandemik COVID, negara-negara Islam jauh lebih sedikit jangkitannya berbanding negara-negara bukan Islam. Jauh lebih sedikit berbanding Amerika, Brazil, UK, Indianya, bukan negara-negara lain di Eropah yang angkanya mencecah lebih ratus ribu. Perancis bagi contoh, bukan kematian dicatatkan ratus ribu, dan kalau keseluruhannya juta, yang kebanyakan kematian itu tercatat pada negara yang bukan Islam, bukannya Islam. Tercatat. Maka ini untuk muhasabah bersama bahawa Allah Ta'ala dengan sebab umat Islam ada solat, menjadi kekuatan. Ketika mana orang putus asa, bila tak ada duit bunuh diri, itu kita dengar. Kita baca surat khabar, bila ada seorang hamba Allah, dia berbalah dengan isteri dia, dia seorang anggota polis, dia bawa anak dia, dia tembak anak dia, dia tembak diri dia. Kerana pergaduhan rumah tangga. Pergaduhan rumah tangga ni besar. Kita baca seorang suami bila dapati isterinya nak buat fasakh nikah, maka ditembaknya bini dia, mati. Digali lubang, diletak dalam tong biru, ditanamnya. Itu yang kita dengar. Itu yang kita baca. Itu yang dipaparkan. Artinya persoalan keluarga yang berkaitan dengan cerai dan sebagainya, ia besar. Kita dengar pula dan kita baca, bila ada seorang tu, suami dia meninggal dunia, maka dia juga bunuh diri. Kerana ditertekan dengan kematian suaminya. Dan semua perkara hal kekeluargaan menjadi isu besar sebenarnya. Sebab itu bila kita lihat kronologi Al-Quran menyebut pertahanan luar dengan disyariatkan perang, kemudian menyebut tentang betapa penting menjaga kekeluargaan. Sehingga secara panjang lebar dalam surah Al-Baqarah secara khusus, juga disebut dalam surah-surah yang lain. Termasuk ada satu surah khas namanya surah At-Talaq. Termasuk yang Allah Ta'ala sebut dalam beberapa surah-surah yang lain menyentuh persoalan kekeluargaan ini. Berkait dengan cerai-berai ini, berkait dengan iddah ini, berkait dengan nafkah, bahkan berkait dengan pusaka yang menjadi implikasi di dalam rumah tangga. Berkait dengan nafkah. Semua benda ini untuk menjadikan manusia tak kebingungan, tak kekeruan, tidak menjadi sekian-sekian. Tetapi ibu kepada segala obat. Kedukecitaan, kebimbangan. Nak mengembalikan semua manusia kepada kasih sayang sesudah penceraian yang penuh dengan permusuhan, perbalahan, menyimpan dendam, kesumat yang begitu mendalam. Maka Allah beri satu obat, solat nama dia. Wahai suami, solat. Wahai isteri, solat. Wahai waris-waris, solat. Wahai poduai, solat. Wahai sekalian orang Islam, solat. Kerana orang Islam juga menyumbang, ataupun jiran-jiran, masyarakat, netizen sekalian juga menyumbang kepada penceraian tadi. Dengan kejian mereka, kata-kata mereka, dengan judge, dengan kita katakan pengadilan yang tidak adil. Kerana netizen mengadili keruntuhan rumah tangga orang lain. Bukan sekadar mahkamah syariah. Netizen juga mengadili. Bukan sekadar mahkamah sivil. Kita netizen yang ada Facebook semua ni, yang ada IG, kita juga mengadili orang bercerai ni. Yang negatif cara negatif, yang positif cara positif. Bukan yang kita katakan yang doa, cara doa. Semua ada. Bila seorang sahabat saya, dia berceramah. Dan dia pun menulis. Antara perkara disebut ialah tentang nusyus seorang suami kepada isteri. Yang kita biasa dengar nusyus seorang isteri pada suami. Dia sebut nusyus suami pada isteri. Artinya nak beritahu bagaimana suamilah kadang-kadang menjadi pendorong isteri jadi nusyus. Sama macam kita baca dan kita tahu, anak derhaka pada mak ayah. Itu statement biasa.
Tapi bila kita dengar ibu bapa derhaka ke anak, itu luar biasa. Macam mana Ustaz? Ini yang disebut oleh Umar Al-Khattab kepada seorang lelaki. Bila beliau memanggilnya lalu berkata, kamu telah derhaka pada anak kamu sebelum anak kamu derhaka pada kamu. Jadi kamulah yang mendorong. Sama juga, kita memang sebut kesalahan isteri yang nusyus. Yang keluar rumah tanpa izin, nusyus. Isteri yang menghalang dirinya untuk digauli, maka nusyus. Isteri yang mengangkat suara, menengking suami, maka itu nusyus. Dan beberapa hal-hal lain yang berkaitan nusyus wanita, yang menggugurkan nafkahnya, yang membawa pada laknat malaikat dan sebagainya. Tapi jarang orang bincangkan tentang penyebab nusyus isteri itu kadang-kala dominan daripada lelaki itu sendiri yang menjadikannya begitu. Misalnya, kawan saya pun tulis, maka seorang tak puas hati dengan tulisan atau dengan ucapan ceramah, Ustaz tolong delete yang ni. Ustaz lah punca yang mati kena bunuh dekat satu tempat tu. Bila isteri dia pun post, share yang kawan saya punya ceramah share, yang menjadikan suami dia marah, yang akhirnya menyebabkan kematian. Yang kita baca, dia share benda tu. Jadi ada seorang netizen kata, tolong padamkan benda ni. Inilah punca isteri kami derhaka pada suami, pada kami semua. Dan netizen juga mengambil sikap yang sama. Oleh sebab itu datang solat untuk semua orang. Allah tak kata, jagalah solat wahai lelaki yang menceraikan isterinya, atau jagalah solat wahai perempuan-perempuan yang diceraikan, atau jagalah solat wahai perempuan-perempuan yang kematian suami. Bila datang tentang solat, Allah sebut, hafizu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kamu semua wahai orang beriman tentang solat. Jaga solat, dan khususnya solat wusta, dan berdirilah menghadap Allah dengan sebenar-benar, dengan khusyuk. Artinya saya dah sebut tadi, penceraian dan sebagainya, hal-hal kekeluargaan, bukan kita fokus suami, isteri, anak-anak, mak bapak, wali-wali, bukan netizen semua ni, masyarakat semua, jiran-jiran semua. Maka Allah ajak, jom semua kita solat. Supaya kita berlaku adil. Supaya suami berlaku adil kepada bekas isteri yang diceraikan. Isteri juga berlaku adil pada bekas suaminya. Demikian juga perempuan yang kematian suami berlaku adil. Demikian orang-orang yang nak meminang orang-orang yang masih dalam iddah, solat, supaya kamu, nafsu kamu jangan melampaui hukum. Yang kita dah sebut semalam, hukum meminang wanita yang beriddah. Dalam kategori-kategorinya juga kamu kena solat. Dia datang gila bayang, sampai tak sedar wanita ni masih dalam iddah, kematian suami, diminangnya juga, dipakat-pakat juga. Maka itu memang berlaku. Ia bukan perkara yang kita sebut teori, ia berlaku. Maka sebab itu datang solat. Rawatan kepada semua jenis penyakit, kebencian, dendam, keresahan, kesedihan, bukan gelora cinta yang melampau sehingga tak sabar-sabar nak minang orang, walau dia tahu dalam keadaan larangan, tapi kerana gelora cinta, maka datang solat. Kita nak sejukkan semua. Maka Allah menyebut tentang solat, dan itu di antara hikmahnya. Baik, kita bila menyebut tentang solat, jaga solat, artinya menjaganya dengan awal waktunya, menjaganya rukun dan syaratnya, menjaga solat dari sudut kesempurnaannya, menjaga solat dari sudut melaziminya, menjaga solat dari sudut akhlaknya, merendahkan diri dalam solat, dan berniat ikhlas kepada Allah dalam solat, dan adanya makam ihsan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Sembah Allah seperti engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak rasa melihat Allah, maka engkau mengetahui Allah melihatmu. Maka ini makam ihsan. Kemudian selepas disebut solat wusta. Tetapi pada ulama, ada 7 pendapat ulama tentang solat wusta. Tapi dalam pimpinan Rahman terus disebut dalam kurungan solat asar. Dia terus mentarjihkan, menguatkan pandangan, menyatakan solat asar. Baik, kita lihat beberapa pandangan ulama. Apa itu solat wusta? Setengah mereka mengatakan solat wusta itu ialah solat zuhur kerana dilakukan pada waktu yang panas. Maka agak sukar. Kerana panas tadi agak sukar untuk mereka melakukannya. Maka solat wusta ini antara solat yang sukar dilakukan. Lalu kata Imam Qurtubi, ia adalah solat zuhur. Sebagian ulama mengatakan bahawa ia adalah solat asar. Kerana waktu itu kebanyakan manusia sibuk dengan urusan mereka. Kita balik kerja pukul berapa tuan-tuan?
pukul 4, lagi 4.30, lagi 5. Biasa solat tak kat pejabat, biasa kita fikir solat kat rumah. Atau mungkin tak fikir nak solat. Bergerak kita dengan jalan jam sekian sampai maghrib. Sampai maghrib dengan jalan jam, atau kita barangkali lepas balik pejabat petang tu ngeteh dulu, sembang-sembang sampai maghrib. Waktu yang biasa orang lupa, ataupun tunggu ke padang bola, main bola, lupa solat asar. Atau macam-macam lah. Maka asar waktu yang ramai orang lalai. Maka setengah ulama mentarjihkan ia adalah solat wusta. Sebagai ulama kata ia solat subuh. Ini pendapat Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Umar, pendapat Abu Umamah dan pendapat Ali bin Abi Talib. Kerana manusia ni tuan-tuan cenderung untuk tidur dan malas untuk melakukan, untuk bangun tidur dan melakukannya. Kerana ia antara solat yang paling berat bagi orang munafik. Tuan-tuan tengok subuh. Kita nak nilai orang, tuan-tuan nak cari menantu. Maka tuan-tuan akan tanya, lebih baik saya beritahu secara umum, kalau nak cari menantu, dia jaga, dia orang yang solat. Satu. Lagi, setelah khusus lagi, dia solat berjemaah. Khusus lagi, dia solat kat masjid. Khusus lagi, dia solat subuh tu. Kerana orang kalau dia solat subuh ada, insya-Allah solat lain ada. Tapi kalau solat lain ada, belum tentu solat subuh ada. Belum tentu. Ya, pengalaman. Saya berpengalaman di masjid lama lah, pengalaman. Orang ada pengalaman masjid. Waktu solat paling kurang sekali waktu apa? Subuh. Kita tengok subuh. Ni kalau kita ambil kira orang cuti belaka, subuh tak ramai orang. Kalau subuh ramai pun bulan puasa. Sebab dia sahur, dia pun datang. Tapi hari lain, yang sibuk, cari sibuk. Tapi yang tidur, misalnya. Yang tidur, akhirnya berat. Kita sendiri kalau malam tidur lewat, kemudian nak bangun awal, solat subuh berat. Kadang solat ngantuk lagi. Sebab tu kalau saya pergi kuliah pun, masa kuliah subuh lah orang tidur. Kuliah maghrib ni orang tak tidur, orang okey sikit. Tapi bila kuliah subuh, mata semua kenyit sebelah. Tanya ustaz-ustaz kalau subuh kenyit sebelah. Kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Dia zikir guna mata. Artinya memang itu kebiasaannya begitu. Di setengah ulama kata subuh. Setengah ulama kata bukan subuh. Ialah solat maghrib. Ya, pun sama kita lihat orang juga cuai dalam solat maghrib. Setengah ulama kata tak, solat isyak. Pun mungkin kan orang lepas maghrib itu tidur ke. Sebab itu makruh tidur selepas maghrib. Makruh bagi hak orang yang mungkin terlepas solat isyak. Tapi kalau orang tu memang tak, dia nak tidur maghrib sebab dia confident boleh bangun isyak. Dia nak solat isyak 3 pagi, apa salahnya? Maka ini tak makruh bagi orang macam ni. Orang yang biasa kalau dia tidur maghrib straight dia boleh tidur sampai subuh. Kadang-kadang maghrib itu dia boleh tidur kat kuliah straight sampai subuh esok. Orang boleh kejut, dah subuh dah. Mungkin. Dia jenis orang panggil berat. Kepala dia nak angkat. Ya, setengah ulama kata, dia adalah solat maghrib. Setengah kata ia solat isyak. Orang tak solat isyak. Dan setengah kata solat Jumaat. Jadi ini kita katakan, daripada pandangan tadi, 5 solat campur Jumaat, jadi 6 pendapat. Mana 7-nya? Sebagai ulama kata, bahawa yang pendapat ke-7, kita tak boleh tentu solat mana. Tak tahu. Tapi salah satunya ialah solat wusta. Sebagai ulama juga berkata, solat wusta sebenarnya dia ikut orang. Ada orang tu, kalau kita lihat pengalaman, kalau tuan-tuan tanya diri sendiri, solat apa yang paling tuan-tuan payah sekali? Saya zuhur payah, Ustaz. Sebab zuhur biasa saya makan tengah hari tu tidur. Yang ni pula kalau saya subuh, Ustaz. Saya dah tidur awal, tapi memang payah subuh. Mungkin itu wusta, yang tu kamu kena jaga. Maknanya kalau kita dalam 5 solat tadi, tuan-tuan sekalian, atau 6 solat fardu, itu termasuk solat Jumaat, kita perhatikan diri kita. Kalau biasa subuh, saya terkejut lewat, maka kita mesti merawat penyakit tadi dengan tidur awal, satu contoh. Dengan timing jam, sebagai contoh. Suruh isteri gerak, sebagai contoh. Kalau boleh, suruh balai poli berdekatan, tolong telefon kita masa tu. Agak payah sangat balai poli kau. Cik, bangun cik, subuh dah. Artinya, siap-siap orang, bila dia ada masalah satu solatnya, dalam 5 solat atau 6 solat, ada satu yang paling suka baginya, dia kena buat sesuatu. Mungkin setengah orang Jumaat payah, Ustaz, sebab saya kerja dengan syarikat tak bagi solat Jumaat. Tak bagi solat Jumaat. Maka dia mesti menanganinya bagaimana sehingga solat Jumaat ini dijaga. Maka bagi hak dia itulah solat wusta. Yang bila mana dia berjaya menanganinya, pahalanya besar. Jadi kita lihat itu pandangan ulama tentang solat wusta. Tapi dalam pimpinan Rahman kita,
tadi tarjihkan, ia adalah solat asar. Solat asar. Tapi kalau kita lihat pandangan yang saya dah sebut kepada tuan-tuan sekalian, dan sebahagian yang menyatakan seperti Imam Ibn Arabi, Al-Maliki, bukan Ibn Arabi Sufi, Ibn Arabi Al-Faqih Al-Maliki, beliau menyatakan susah kita nak tentukan mana satu. Susah. Dan setengah ulama saya katakan solat wusta berkait dengan individu itu sendiri. Supaya kita perlu alert, ada solat yang mungkin sukar bagi kita rawat penyakit tadi sampai mudah macam solat-solat lain. Kalau saya bagi contoh tadi, orang subuhnya payah bangun, maka dia makan zikir sebagai contoh sebelum tidur. Dia makan baca itu, baca ini, niat supaya dia dapat bangun subuh awal. Kalau ada orang mungkin yang paling payah, Ustaz, saya paling payah asar contohnya. Sebab saya biasa tidur lepas zuhur, bangun kat maghrib. Biasa begitu misalnya. Itu yang asar ni kadang-kadang tak ingat. Jadi dia kena tangani tentang waktu asar. Ada orang kata, Ustaz, saya maghrib payah, Ustaz. Sebab saya balik kerja dah penat. Saya tidur kadang-kadang kat maghrib. Sampailah isyak. Pukul 2 pagi baru bangun. Maghrib dah terlepas. Anak-anak kita yang sekolah misalnya. Sekolah petang. Sekolah petang, balik sekolah petang. Lepas main asar kat sekolah, cikgu bawa. Dia orang tunggu bar sampai malam. Bila saya interview anak-anak murid saya, khususnya yang sekolah petang, dia orang kata, Ustaz, kita orang maghrib tak solat. Sebab apa? Sebab maghrib tu atas jalan lagi, Ustaz. Tunggu bas. Tunggu van sekolah. Van ni hantar sana, hantar sini, dah habis maghrib. Kita orang pula kata, Ustaz, kita memang isyak tak solat. Sebab apa? Kita tertidur. Kita balik penat tidur, tak solat tak? Tak solat isyak. Setengah pula anak murid ni bila saya interview, saya tak solat subuh, Ustaz, sebab bila subuh je, Ustaz, kita dah turun tunggu bas. Sebab bas ni ambil kita dulu awal. Kemudian ambil kawan tu, ambil kawan nak suruh penuh bas 40 orang, 50 orang, 60 orang, habis subuh. Ingat dulu masa saya sekolah, saya tanya pada siapa tak solat subuh? Ramai angkat tangan. Okey, ikut ustaz dulu, pergi surau solat subuh dulu. Tak benaran cikgu berkenan, saya nak buat solat subuh. Ni geng-geng datang lambat. Sebab apa datang lambat? Bas ni posisi sana, posisi sini. Sebab kalau jenis datang lambat dengan satu bas tu tak dikata apa lah. Kita kena bedah driver dia. Kadang driver dia pun tak salah. Jalan jamnya pula. Ayah nak hukum siapa? Bibi tanya budak. Budak ni tak semayang pula. Dah turun awal daripada rumah. Okey, jom surau, solat. Memang subuh tak solat. Jadi, kita melihat kebanyakan solat wusta ini berkait dengan individu tu sendiri sebenarnya. Walaupun kita tidak menolak pentarjihan tentang solat asar sebagai solat wusta. Dan masing-masing ada dalilnya. Tapi yang penting, tuan-tuan sekalian, semua solat wajib mesti kita jaga. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita. Bila Nabi mengatakan, Al-ahdul ladhi bainana wa bainakum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Beza antara kita dengan orang bukan Islam ialah solat. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah kafir. Maksud telah kafir di sini, kata dalam mazhab kita ataupun kata Imam Asy-Syafi'i, ialah kufur nikmat. Orang ni kufur nikmat. Itu maksud faqad kafar. Dan hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga solat, maka solat itu menjadi cahaya, menjadi bukti, menjadi penyelamat pada hari kiamatnya. Tapi siapa yang tidak menjaga solat, maka dia tak punya cahaya, dia tidak punya bukti, dia tidak ada penyelamat. Dan nanti pada hari kiamat, dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Dan ini satu amaran keras tentang meninggalkan solat. Lalu Allah Ta'ala nak gambarkan betapa perlu penting kita jaga solat, sehingga Allah sebut, فَإِنْ خِفْتُمْ, hatta kalau kamu dalam peperangan. Peperangan berkecamuk, musuh menyerang kamu. Farijalan aw rukbana, maka solatlah dalam keadaan berjalan atau berlari atau berkenderaan. Ayat ini berkait dengan solat perang. Ada disebut juga tentang solatul khauf. Tapi solat khauf ni ada dua jenis. Yang pertama ketika perang berkecamuk, dah waktu solat dah masuk pun solat. Yang kedua bila perang belum berlaku, tetapi musuh sedang menghadap kita. Ini kita akan bicarakan dalam suratul Nisa tentang solat, kaifiat solat tersebut.
Tetapi Allah Ta'ala nak beri suatu penjelasan pada kita. Betapa perlu kita jaga solat. Even, hatta dalam perang. Perang keadaan berkecamuk, musuh angkat senjata, kamu kena solat juga waktu itu. Walaupun kamu solat dalam keadaan berjalan, berlari, berkenderaan. Tapi solat tetap solat. Walaupun tak ngadap kiblat, solat tetap solat. Perang-perang sambil solat. Dan memberi isyarat rokok dan isyarat sujud. Rokok jangan turun rokok, nanti kena pancung terus. Rokok isyarat. Sujudnya juga isyarat. Semuanya dia isyarat. Tapi dalam keadaan solat. Begitu jaganya solat. Sehingga Allah berfirman selepas itu, فَإِذَا أَمِنْتُمْ bila keadaan dah aman, perang dah tak berkecamuk, fadhkurullah, maka kembali solat. Perkataan fadhkurullah, ingatlah Allah, itu literalnya. Tapi maksud ayat di sini ialah dirikan kembali solat. Kerana solat itu disebut zikir. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wala zikrullahi akbar. Solat itu ialah zikir Allah teragung. Jadi kalau kita sebut zikir, disebut zikir subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, solatlah zikir paling agung sekali. Sehingga Allah menamakan sebagai zikrullah, yang paling agung sekali, solat. Maka kerana itu bila Allah kata, bila kamu aman, maka kembali ingat Allah, yakni kembali solat, kama allamakum, sebagaimana dia ajar kamu cara biasa solat. Rokoknya, sujudnya, tomakninahnya. Malam takunu ta'lamun, apa yang sebelum itu, waktu kamu jahiliah, kamu tak tahu solat tu macam mana. Kamu masuk Islam, kamu diberi hidayah, Allah ajar kamu solat bagaimana, Allah ajar Rasulnya, dan baginda SAW ajar kepada kita semua dengan berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik, lihat Allah menyebut tentang solat, kepentingan solat. Dan kita dah sebut apakah sebab rahsia solat disebut dalam perbincangan rumah tangga, rahsia yang sudah jelas kepada semua orang-orang yang beriman. Sesudah itu, selepas Allah Ta'ala menyebut tentang hal berkait penjagaan solat, kembali cerita tentang masalah rumah tangga balik. Walladzina yutawaffawna minkum, orang-orang yang mati di kalangan kamu. Siapa mati ni? Suami. Wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan isteri. Wasiyatan li azwajihim, yang mendapat wasiat daripada suami mereka. Jadi perlu ada satu wasiat daripada suami mereka. Mataan ilal haul, nikmat-nikmat, rezeki-rezeki, nafkah-nafkah sehingga tempoh setahun. Ghaira ikhraj, tanpa dikeluarkan daripada rumah mereka. Apa maksud ayat ini tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala perintahkan mana-mana isteri yang kematian suami, maka si isteri ini masih lagi diberikan nafkah, masih lagi diberikan tempat tinggal, masih lagi diberikan makan, minum dan juga pakaian daripada harta suami, atau disebut di sini mataan, yakni harta suami yang perlu dilaksanakan oleh kaum keluarga suami. Ini perempuan tadi dalam tempoh setahun, maknanya di sini eddahnya setahun, dia akan duduk di rumah yang ditanggung oleh harta pusaka suami. Makan minumnya setahun ditanggung daripada harta benda suami. Pakaiannya juga begitu. Duduk tempat rumah itu juga begitu. Fa in kharajna, tapi kalau perempuan tu nak keluar daripada rumah tu, rumah yang menjadi tanggungan bekas suami, fala junaha alaikum, tak salah kepada kamu membiarkan mereka keluar, fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, apa yang mereka nak buat perkara yang baik tadi, supaya tak terbeban dengan harta benda suami. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ayat ini tuan-tuan, dulu kita dah baca ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang kematian suaminya, maka hendaklah isteri itu menunggu bereddah 4 bulan 10 hari. Yang ni namanya eddah setahun. Yang dulu kita bicarakan, mana-mana perempuan yang kematian suami, eddahnya 4 bulan 10 hari, melainkan yang mengandung, eddahnya selepas melahirkan anak. Dan wanita yang kematian suami tidak lagi ditanggung oleh suaminya. Suami dah mati, tak wajib dia tanggung apapun yang berkait dengan isterinya. Kerana si isteri sudah mendapat harta pusaka sebanyak 1/8. Kalau sekiranya dia ada anak, yakni suami dia ada anak. Bukan perempuan tu ada anak, suami dia ada anak.
Sama anak daripada perkongsian dengan dia atau perkongsian dengan perempuan lain, isteri lain. Dan perempuan ini mendapat 1/4 kalau suami ini tak ada anak. Tak ada anak, sama ada perkongsian dengan dia atau mana-mana perempuan lain dia tak ada anak. Maka si isteri akan mendapat 1/4 harta pusaka. Itu je yang dia dapat. Dia tak akan ditanggung daripada harta pusaka tempat tinggal dia, tempoh beredah tak. Sebab dia dapat bahagian harta pusaka. Baik, ayat ni macam mana pula? Macam bertentangan. Ayat ini telah dinasahkan, dimangsuhkan. Kerana ayat ini tuan-tuan turun sebelum turunnya ayat pusaka. Waktu itu, wanita bila kematian suami memang tak dapat pusaka. Dan pada permulaan Islam juga, wanita tak dapat pusaka. Tetapi, Allah Ta'ala memerintahkan wanita yang tak dapat pusaka ini, dia mendapat tanggungan terus selama setahun. Makan, minum, tempat tinggal selama setahun. Tetapi bila mana ayat ini dinasahkan dengan ayat wanita yang beredah 4 bulan 10 hari, dia mendapat pusaka. Maka tak perlu lagi tanggung tempat tinggal dia. Atau makan minum, tak perlu. Dan anak-anak dia juga dapat pusaka. Maka ayat ini yang disebut sebagai mangsuh. Dia mangsuhkan hukumnya. Tetapi dia sebut bacaannya. Sebab itu dalam kita mengaji bab nasah mangsuh, ada yang hukum dah tak diguna. Tetapi bacaan ada. Untuk menunjukkan bagaimana Islam mengajar tadarruj. Peringkat-peringkat. Meraihkan suasana ketika itu. Kemudian menyebut hukum secara berperingkat sama macam kita cerita tentang pengharaman arak melalui 4 firman Allah Ta'ala. Daripada peringkat pertama menyebut manfaat anggur, manfaat kita katakan arak ini, kepada perbandingan manfaat dan dosa, kepada larangan minum arak ketika solat, sehingga larangan arak secara direct. Artinya tadarruj, peringkat-peringkat. Sama juga bila apa yang sudah menjadi kebiasaan jahiliah dahulu, bila mati suami, isteri ni memang tak dapat apa-apa. Isteri itu sendiri mungkin jadi harta pusaka. Diwarisi oleh sesiapa yang nak. Kadang pak saudara dan sebagainya. Maka datang Islam mengambil peringkat-peringkat pertama. Peringkat pertama, edahnya setahun, tetapi nafkahnya ditanggung daripada harta suami. Walau dia tak dapat pusaka. Dan sampai peringkat yang seterusnya, peringkat finalize. Iaitu wanita ini cuma edah 4 bulan 10 hari. Kemudian mendapat harta pusaka. Sebanyak 1/4 atau 1/8. Mengikut apakah dia punya suaminya punya anak ataupun tidak. Baik, jelas ayat ini. Kemudian Allah menyebut. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Setiap wanita yang diceraikan maka berhak mendapat mut'ah. Dalam mazhab kita Syafi'iyah, semua wanita yang diceraikan, talak 1, talak 2, talak 3, mereka berhak mendapat mut'ah. Hatta wanita yang khunuk, tebus talak, dia juga berhak mendapat mut'ah. Mut'ah ialah pemberian yang suami, bekas suami beri ikut kemampuannya. Wa 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Orang kaya ikutlah kemampuan dia, orang miskin ikut kemampuan. Maka mut'ah ini wajib diberikan kepada semua wanita, melainkan, dalam mazhab kita, melainkan wanita yang sudah mendapat separuh daripada wanita yang kita katakan tidak disebut, wanita yang disebut mas kahwinnya dan tidak digauli, belum disentuh. Maka dia mendapat separuh daripada mas kahwin tersebut. Maka ini tak perlu mut'ah sebab dia dapat separuh. Yang lain semua akan diberi mut'ah. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban bagi orang yang bertakwa. Kerana sifat orang bertakwa sentiasa memandang sesuatu dengan ihsan. Arti kita tuan-tuan, dalam muamalah kita dengan orang, kita sentiasa berusaha untuk jadi lebih baik pada orang lain. Maka ini maqam orang bertakwa. Maqam orang bertakwa, waktu muamalah dengan orang, dia nak buat lebih baik pada orang. Dia tak nak buat lebih kurang, lebih baik pada orang lain. Kalau dia pergi rumah kawan dia angkat biskut kering. Nanti kawan datang rumah dia angkat kambing bakar. Kenapa dia tak angkat biskut kering juga? Balas dendam. Balas dendam. Pergi rumah dia angkat biskut kering, TO. Kita pun buat sama. Kita ambil biskut lagi kering, yang kita jemur tu kering lagi. Kemudian kita bagi dia TO juga. TO kita lagi O. Gula pun tak ada. Memang TO betul, TO. Kosong. Itu bukan maqam orang bertakwa. Maqam bertakwa, walaupun orang muamalah kita biasa-biasa, kita buat luar biasa. Kita pergi rumah dia angkat kita laksam dia, laksa. Dia datang rumah kita, semuanya laksa kita angkat. Semua, daripada Penang sampai Johor. Semuanya laksa ni, berek panjang. Laksa Penang sampai laksa Johor ni. Semua laksa, Melaka semua ada. Sebab apa? Kita orang bertakwa.
Kerana orang bertakwa sentiasa muamalahnya melihat dengan ihsan lebih baik. Dalam perceraian, suami perlu menjadi orang paling bertakwa. Walau mereka bercerai, bayar mut'ah mereka. Macam mana mut'ah? Ikut kemampuan kamu dan ikut sifat baik kamu. Maka tak salah, apatah lagi kalau wanita yang kamu ceraikan ini menjaga anak-anak kamu yang sudah berjasa dengan kamu. Maka ini perintah kepada lelaki. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikian Allah menjelaskan kepada kamu, wahai orang beriman, segala hukum hakamnya, supaya kamu ada akal berfikir betapa hebat hukum hakam Allah. Yang saya katakan agama lain tak menyentuh masalah hukum hakam perkahwinan ini, tak ada. Islam menyentuhnya dengan panjang lebar. Dan ayat ini ialah ayat terakhir dalam perbincangan pada juzuk kedua yang berkait dengan cerai, berai dan hukum hakamnya. Kerana sebenarnya kita akan bercakap tentang isu yang lain. Tapi kita lihat apa tarabut, apa kaitannya. Kerana setiap ayat Al-Quran ni dia ada tarabut dia. Walaupun nampak dia ada mizaj, dia ada campuran. Kejap cakap macam tu, kejap cakap macam ni. Tapi dia ada sesuatu yang menghubungkannya. Dia kalau contoh, tuan-tuan, seorang yang bijaksana. Saya ceramah di hadapan tuan-tuan sejam. Seorang saya orang bijaksana, contoh bijaksana. Maka setiap saya bercakap tu dia macam ada kaitan. Walaupun kadang-kadang saya cerita sampai negara sana, cerita sana. Tapi secara umum, tajuk ini berkait. Tuan-tuan boleh nampak kaitan. Oh, Ustaz cerita ni contohnya begini. Contohnya begini. Walau kadang-kadang contoh tu macam jauh, tapi dia ada kaitannya. Sama dengan Al-Quran. Tuhan yang maha bijaksana yang bercakap dengan manusia. Bila Allah bercakap benda ni, kemudian Allah bercakap yang ni, Allah wahyu yang ni, dia ada satu kaitan. Dia ada satu hubungan. Dia ada satu keserasian. Sebab itu Al-Quran difahami dengan bukan cara literally. Ia penafsiran. Dan melihat ayat-ayat tadi yang punya hubungan-hubungan langsung. Hubungan-hubungan yang erat dan rapat. Tarabut bainal ayat wa bainas suwar. Dia ada ikatan antara ayat-ayat Quran dan surah-surah Quran. Bukan penamaan surah-surah itu juga ada kaitan yang besar dalam kehidupan manusia. Dan ini disebut i'jaz, mukjizat Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.